Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita menyebut kalimah Alhamdulillah di atas peluang yang Allah bagi pada kita pada saat ini. Peluang yang besarnya ialah peluang kita dipanjangkan lagi umur oleh Allah. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita dipanggil menghadap depan Allah. Dan saat ini mereka bertemu dengan janji yang telah dijanjikan oleh Allah pada mereka. Manakala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita membekalkan diri kita ini untuk perjalanan masa yang akan datang nanti. Syukurnya kerana kita belajar ini masih lagi baru kita sampai pada bab yang disebut dengan syurga. Ganjaran syurga dan keadaan suasana syurga. Sampai tajuk tersebutlah yang kita berhentinya. Walaupun kita berhenti dahulu cerita tentang mengenai di awal-awal cerita tentang syurga rasanya. Dalam 2 tahun yang sudah. Dalam 2 tahun yang sudah tu kita berhenti pada peringkat awal cerita tentang mengenai suasana yang disebut dengan neraka, kemudian penduduk-penduduk neraka, kemudian cerita tentang mengenai baru masuk mengenai syurga. Bila nak masuk syurga tu, terus kitanya berhenti dalam PKP kita lah. Kemudian PKP yang dalam tempoh PKP tu kita sempat belajar sikit tentang syurga. Kemudian ana terus berkuliah. Kemudian sampailah pada pagi ni kita berhenti pada muka surat 777 tersebut. Merupakan tajuk mengenai zikir lisan dan hati, merupakan belanja untuk ataupun cara untuk kita membina syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat ni lah. Dan insya-Allah mudah-mudahan semua yang hadir dan yang tak hadir ni di kalangan ahli syurga, kita harap demikian. Di kalangan kitanya, kenapa kita belajar tajuk ni? Tajuk yang disebut dengan syurga ni. Supaya kita ni jadi bersemangat untuk nak masuk dalam syurga Allah. Jadi kita rasa tamak terhadap keadaan yang disebut dengan syurga Allah. Manakala kenapa kita pernah belajar tentang neraka? Supaya kita ni tak ada perasaan untuk, tak ada pada diri kita ni, tak ada perasaan untuk membiarkan diri kita ni terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak jaga diri kita. Tu jangan demikian. Tapi biar kitanya sentiasa jaga diri kita sehingga kita dipilih oleh Allah waktu mana di dunia ini lagi menunjukkan kita ni ahli syurga. Jangan kita, kerana ahli syurga ni kita boleh dapati di dunia ini lagi. Ada orang yang Allah tunjukkan dia di awal-awal kelahiran dia tu ataupun pembesaran dia di kalangan ahli syurga. Misal contoh dalam hadis Rasulullah ceritakan, kalau kamu lihat orang yang berulang alik, seorang anak muda berulang alik ke masjid 5 kali sehari. Itulah di antara ahli syurga Allah yang berjalan di atas muka bumi ini. Maknanya di awal-awal lagi kehidupan dia tu kita tahu dah ni ahli syurga ni. Ada orang yang Allah perkenalkan dia waktu mana di pertengahan kehidupan dia ahli syurga.
Di awal-awal dia tak menunjukkan dia ahli syurga. Tetapi di pertengahan kehidupan, dia ahli syurga. Dia akan jadi demikian. Di kalangan umat manusia ni. Di awal-awal, dia ni hidup dalam keadaan tak berjumpa jalan agama. Dia tak dibesarkan dalam suasana agama. Tapi bila dia dah berumah tangga, bila dia dah hidup berkeluarga, bila dia dah berkerjaya ataupun dia dah sampai satu peringkat dalam hidup dia, kesedaran tu datang. Biasanya pada usia 40 tahun. Biasanya pada usia 40 tahun ni, Allah akan buka pintu ataupun jalan-jalan untuk ke syurga. Dan Allah tunjukkan dia ni ahli syurga. Dia perubahan itu berlaku dalam hidup dia. Kan ramai kita tengok artis-artis kan. Pada waktu mana di awal-awal dia tu, kita tak nampak gaya dia ni ahli syurga. Tapi bila satu ketika kesedaran itu datang, dia jadi ustazah pilihan pula sekarang. Dia panggil demikian. Maknanya Allah pilih dalam hidup orang demikian. Demikian dalam hidup kita, kadang-kadang Allah tak tunjukkan orang ni ahli syurga di pertengahan. Tetapi di penghujung kehidupan dia. Sampai usia 60 tahun, perubahan dalam hidup. Ni masih lagi untung. Dia panggil demikian. Allah jadikan ada orang yang 40 tahun, dia tak sedar lagi. Tapi sampai umur 60 tahun, baru dia merangkak nak baca Quran. Baru dia merangkak untuk nak mendengar kuliah. Baru dia belajar untuk melihat perjalanan dia yang akan datang. Itu pun setelah mana suami dia, isteri dia, anak-anak dia, sekitar dengan diri dia dah meninggal dunia. Waktu tu Allah tunjukkan perubahan jalan hidup pada diri dia. Dan ada orang yang saat akhir Allah tunjukkan tempat dia dalam syurga. Bila dia dekat dengan mati, Allah buka hijab mata dia, dia nampak tempat dia dalam syurga. Dalam alim ulama dia tunjuk step ini berlaku. Kedudukan ini ataupun peringkat inilah. Ada orang di awal, ada orang di pertengahan, ada orang yang hujung, ada orang yang dekat-dekat nak mati. Dekat nak mati, baru dia diberi kesedaran oleh Allah untuk dia mengenali Islam. Tapi dapat syurga juga orang demikian. Cuma kita harap kita ni di awal-awal lagi Allah bagi syurga untuk diri kita. Dan orang yang menikmati awal ni, dia tentulah darjat dia tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan dia ni akan darjat dia kalau di akhirat nanti, tempat dia tu jauh lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang yang terlewat dapat yang disebut dengan syurga juga, tapi syurga dia ni bawahlah sikit dibandingkan dengan orang yang terawal tadi. Itu kelebihan dalam hidup kita lah. Kita harap kita ni yang anda sebut tadi, awal diberi nikmat oleh Allah, berkekalan istiqamah sampai kita menutup mata. Mengekalkan dengan cara macam mana kita dapat mengekalkan ini? Dengan kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh kekal. Sebab ada orang yang pada peringkat awal, dia ni nampak ahli syurga. Na'udzubillah min zalik, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah oleh Allah yang menyebabkan berubah menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan ada orang begitu kan? Dulu orang panggil dia ustazah dan sebagainya. Orang panggil dia ustaz dan sebagainya. Tapi penghujung dia terbalik dalam hidup dia. Berubah menjadi orang jahat di hujung. Menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni pun ada orang yang jenis demikian. Yang inilah yang diajar supaya kita baca doa. Baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh setiap umat Nabi Muhammad ini. Baca doa ni. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati manusia, yang balik-balikkan perasaan manusia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tsabbit qalbi. Nak baca qulubana pun boleh, qalbi pun boleh. Qulubana tu kita niat untuk anak-anak kita, keluarga kita, yang dekat dengan diri kita. Ataupun kita baca qalbi untuk diri saya seorang. Tsabbit qalbi ala dinika, di atas agama kamu. Wa ala ta'atika, supaya saya ni sentiasa taat pada kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Ni doa ni kita baca bila? Ulama-ulama kata baca waktu mana tahiyat akhir.
tahiyat akhir sebelum kita bagi salam tu, kita baca doa-doa macam ni. Sebelum waktu tu waktu yang mustajabnya doa. Dan dalam kita solat, bila kita solat sendiri ni, maka kita baca lepas fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni baca doa-doa ni. Nak suruh apa dia? Biar kita ni berkekalan ahli syurga pada diri kita ni, orang nampak kita ni ahli syurga. Kita pun kita yakin sungguh ganjaran yang Allah nak bagi pada kita ni ialah syurga dalam hidup kita ni. Sampai bila? Sampai ke nafas-nafas terakhir. Nafas-nafas terakhir kita tu, sampai kita ni berbaik sangka dengan Allah. Bila dekat nak meninggal dunia tu, mari perasaan diri kita, tak sabar dah aku nak masuk syurga dah aku. Jadi gembira pada diri kita lah. Bila dekat nak meninggal dunia tu, kita suka. Puas hati aku, hidup sekejap pun, aku dapat nikmat syurga. Allah pun turunkan malaikat, dan malaikat umum terus pada diri kita. Kita dengar malaikat umum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pun nampak terus tempat dalam syurga Allah. Malaikat tunjuk, asal kamu dalam neraka, tempat kamu asal. Tapi Allah dah alihkan tempat kamu dalam syurga. Kita pun suka kan, sampai orang yang dia nampak sungguh tu, tempat tu, nampak gigi dia suka. Nampak gigi dia senyum tu, nampak tempat dia dalam syurga Allah. Kerana apa dia? Kerana hidup ini, kita sentiasa meyakini terhadap janji Allah, di mana hujung jatuh kita ni ialah syurga Allah SWT. Macam mana kita boleh yakin tu? Kerana kita belajar. Ini pentingnya kita belajar. Bila kita belajar ni, kita nampaklah jalan macam mana kita nak dapatkan tempat kita dalam syurga Allah. Dan bagaimana kita memposisikan diri kita ni untuk menjadikan diri kita ni, gambaran syurga tu menjadi milik kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tu yang jemaah-jemaah kena faham lah. Sebab tu kita belajar kitab ni bukan kita belajar biasa-biasa saja, tidak. Dan anda sebut banyak kali pada jemaah-jemaah, di antara jemaah yang beruntung di Masjid Al-Falah ni lah. Di masjid yang kira-kira tempat yang kalau kita perhati, jarang kita berjumpa tempat macam ni untuk belajar sedetail ini. Perjalanan dekat nak mati, kemudian dah mati, kemudian dalam kubur, kemudian bangkit di padang mahsyar, kemudian cerita tentang mengikutian sirat, detail kita cerita. Dah berbelah tahun dah rasanya kita belajar ni. Campur dengan cuti 2 tahun pula dia bagi. Yang menyebabkan kita ni, alhamdulillah, di akhirat nanti kita boleh bagi tahu kepada Allah, aku puas hati aku hidup ya Allah. Kerana aku sempat juga belajar. Tempat lain tak berjumpa. Farhan sekarang pergilah tempat lain. Nak tengok sedetail ini. Berjumpa tak kita belajar sedetail ini? Tak berjumpa Farhan sekarang. Ana beruntung sangat belajar ni dengan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat dahulu. Dia mengajar detail waktu mana anak kecil dahulu. Tiap-tiap petang Jumaat, anda belajar kitab inilah. Kitab yang perhaniskan belajar ni. Kemudian pagi subuh dia mengajar kitab ini. Detail dia mengajar. Sampailah kita pergi ke Universiti Al-Azhar Mesir pun, belajar lagi dengan syekh-syekh di sana. Kemudian balik, Kak Salwa pula minta mengajar kitab ni. Mengajar di sini, di tempat ini. Jadi sedetail ini yang kita sebut ni, dengan tujuan kita boleh, suatu hari nanti kita boleh bertawassul pada Allah. Ya Allah, aku dah belajar sedetail-detailnya. Sampai sekecil-kecilnya aku belajar daripada alim ulama. Walaupun kita tak sempat hidup di zaman dia, tapi kita boleh belajar daripada ilmu yang disusun ini untuk kita dapat pastikan diri kita ke syurga Allah. Dan ana harap sangatlah semua yang belajar ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Sebab kita yakin rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah. Kerana Allah bagi pada kita ni, Allah bagi pada kita hidup di atas dunia ni, kita hidup macam ni, rasa saling berkasih sayang ni, dengan satu je rahmat Allah.
ada 99 lagi rahmat Allah disimpan di akhirat Allah. Maknanya kita hidup atas dunia ni, kita jadi sayang pada suami kita, tersayang pada anak-anak kita, sayang pada isteri kita, sayang pada keluarga kita ni, dengan satu je rahmat. Allah simpan 99 lagi rahmat Allah untuk memasukkan kita dalam syurga Allah. Jahat betul lah, jahat benar lah. Kalau seorang tu, dia datang belajar, tiba-tiba dia masuk neraka juga. Pelik benar lah dia. Itu nak sebutnya. Kerana rahmat Allah tu besar sangat di akhirat Allah. Kita tak boleh nak terbayang betapa besarnya rahmat Allah. Sebab tu Allah ajar pada kita, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni terlampau amat luas dalam hidup ni. Sehingga kan kita ni dosa banyak mana pun, silap banyak mana pun dalam hidup kita ni, kelayakan kita untuk ke syurga tu terlalu besar dalam hidup. Dengan syarat, jangan sombong. Jangan syarat tu je. Jangan kita ni ada perasaan sombong. Kibriya dipanggil. Dalam hadis Rasulullah sebut, jangan ada dalam jiwa kita ni perasaan sombong je. Aku sajalah yang istiqamah di Masjid Al-Falah. Misalnya contohnya. Orang lain semua tenggelam timbul. Dia jadi demikian. Jangan sombong dalam kita belajar. Jangan sombong dalam kita mengajar. Jangan sombong dalam kita mendengar. Maknanya, jangan ada sikit pun perasaan kibriya. Kibriya ni maknanya kita rasa hebat, kagum. Kerana syaitan dia masuk jalan tu je. Jalan tu je syaitan boleh masuk dalam diri kita. Lalu kita ni kena ada lawan pada sombong, ialah rasa syukur. Tuan dah sebut awal-awal tadi, biar kita ni sentiasa syukur je sepanjang masa. Alhamdulillah, Allah bagi lagi. Alhamdulillah, ada je yang kita nak alhamdulillah. Kan anda sebut banyak kali kan. Dalam hidup kita ni, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Sentiasa berpandangan positif dengan apa yang Allah kurniakan pada kita. Dapat datang, alhamdulillah. Tak dapat datang, lagi alhamdulillah. Pada diri kita sentiasa alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang Allah kurniakan pada kita. Yang ni memadamkan kesombongan tadi. Dia menghapuskan segala sifat sombong. Kerana Rasulullah sebut dah dalam hadis Rasulullah, Inna Allah la yadkhulul jannah. Tak akan masuk dalam syurga Allah man kana fi qalbihi misqala dzarratin al-kibriya. Tak akan masuk syurga Allah siapa yang dalam hati dia sebesar zarah perasaan kesombongan. Tak akan masuk syurga. Allah akan bakar dulu dalam neraka. Bakar dulu yang sombong tu. Kerana kesombongan itu tak melayakkan dia untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian pada diri kita. Hari ini kita sambung lagi lah tentang mengenai macam mana kita nak dapatkan syurga Allah. Salah satu caranya ialah di atas dunia ni kita jangan berhenti daripada berzikir pada Allah. Zikir ni merupakan satu harga bagi untuk kita membina binaan-binaan yang indah di dalam syurga. Sepanjang kita hidup ni, kalau orang tanya, nak buat apa sepanjang kita hidup? Orang-orang yang tak belajar, dia akan jawab, kena makan lah, nak hidup, disebut. Kalau kita nak hidup, kita nak hidup lama, jaga makan, jaga kesihatan. Ni pandangan mereka demikian. Tetapi bagi Islam, dia ajar, kalau kamu nak hidup berkekalan dalam hidup ini, kamu kena berzikir. Zikir memanjangkan umur kalian. Memanjangkan umur kita. Ini cara Islam datang. Islam ajar dalam hidup ni, kalau kamu nak suruh hidup kamu berpanjangan, berkenikmatan dalam hidup, ialah sentiasa zikir. Zikir ni menjadi satu kekuatan dalam diri kita. Sampai zikir kita ni, panjang tak panjang umur kita ni, sampai kita ke dalam syurga kerana kekuatan zikir. Zikir ni maknanya, dia panggil nyawa kepada kehidupan setiap mukmin. Setiap di kalangan kita, bila kita berzikir, maknanya kita memberi nyawa, memberi nafas pada setiap perjalanan hidup kita. Di atas dunia, maupun dalam kubur, sampailah ke akhirat nanti. Kan kalau kita tanya lagi, kenapa dengan zikir Ustaz? Tadi pun anda sebut dalam siri kuliah Anadi, pagi tadi pun dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab zikir-zikir, yang Imam Nawawi rahimahullah dia sebut,
bahawa zikir ni dia akan jadi memanjangkan umur kita. Di dunia pun panjang, dalam kubur nanti pun panjang, di akhirat, dalam syurga nanti pun kita akan dapat menikmati zikir-zikir kita yang kita buat di atas dunia. Panjang umur di dunia bila kita sentiasa berzikir, menghilangkan rasa tekanan dalam hidup. Para hadirin sekalian, bayangkan orang yang hidup dalam stres. Tengok kan, baru-baru ni kan, orang stres, bunuh diri. Orang stres, cepat je masa dia hidup tu sekejap saja. Apa yang boleh meringankan stres kita dalam hidup? Zikir. Zikir je Allah sebut. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu zikir, akan menyebabkan ketenangan pada jiwa kamu. Maknanya, stres kamu tu, dia jadi tekanan kamu tu akan jadi lapang. Kita tengah berkelahi suami isteri. Dalam hidup kita ni kan, berkelahi. Kemudian tension, tengok muka sama je tiap-tiap hari. Dah 2 tahun dah kita jadi demikian. Nak sebutnya stres kadang-kadang kita ni. Tengok dengan muka anak, muka cucu, muka. Kita jadi muka dinding, habis muka dah kita tengok. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni stres. Tapi, bila kita tengah tertekan itu, benda apa yang menenangkan kita? Zikir. Sebut nama Allah. Menghilangkan rasa tekanan tadi. Kita zikir. Lalu ditanya pada Rasulullah, zikir apa yang paling Allah suka? Yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka ya Rasulullah? Ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, ayu afdal zikr? Amalan zikir apa yang paling Allah suka di sisi Allah dan mengangkat darjat kita di sisi Allah? Rasulullah sebut zikir yang Allah ajar pada malaikat untuk memujinya. Zikir apa? Subhanallahi rabbi wa bihamdi. Itu kalimah yang disebut demikian. Subhanallahu rabbi. Subhanallahi rabbi wa bihamdi. 2 tu je. Subhanallahi rabbi wa bihamdi. Maha suci kamu wahai Tuhanku, dan kepada pujian itu untuk kamu. Itu je kalimah. Subhanallahi rabbi wa bihamdi. Kalimah yang mudah je yang kita boleh sebut. Tapi kalimah ni kan berbelit lidah nak sebut. Subhanallahi rabbi wa bihamdi. Tu kalimah yang subhanallahi rabbi. Malaikat-malaikat rupa-rupanya puji Allah begitu je. Ada malaikat khusus yang paling Allah suka kalimah ini. Subhanallahi rabbi wa bihamdi. Maknanya kita kata, biasa saya sebut subhanallah wa bihamdi. Tapi yang pagi ni baru kita dengar subhanallahi rabbi wa bihamdi. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Allah kepada malaikat-malaikat dia. Puji Allah dalam hidup. Maknanya pada diri kitanya, kalimah itu bila kita sebut saja, nak tenang jiwa kita. Lapang, kita tengah tertekan tadi, nak makan apa ni? Asyik makanan sama je. Puas dah buat telur mata kebau dipanggil. Pada diri kita, dah makanan habis resepi dah kita ni. Pada diri kita, nak makan apa lagi? Sebutlah subhanallahi rabbi wa bihamdi. Dia akan menenangkan dalam hidup kita, melapangkan diri kita. Itu di dunia. Di dunia. Bayangkan kalimah ini, waktu mana kita dalam kubur sekejap lagi. Bila kita masuk dalam kubur tu, tenang je kita. Napang je. Kerana dalam kandungan ibu, saya pernah sebut ni. Dalam kandungan ibu, kita hidup dalam air. Kalau kurangnya air, matilah kita. Kita hidup di atas dunia ini, Allah bagi oksigen. Tak ada oksigen, matilah kita. Kita tak hidup dalam air lagi. Tapi kita hidup dengan menggunakan oksigen yang Allah kurniakan pada kita. Buatnya oksigen kita ni semakin tak ada. Allah yarham Ustaz Ridwan Rahmat. Kan? Bila dia keluar daripada hospital, dalam ICU lama sangat. Bosan dalam ICU. Letih dia kata sebulan lebih. Bila dia keluar saja, dia minta dengan doktor, keluarkan. Saya tanggungjawab. Bila dia keluar, anda telefon pada dia. Kenapa anda keluar? Kenapa anda tak nak berubat? Dia kata bukan tak nak berubat, nak berubat. Tapi bukan berubat dah. Dia panggil.
dah memang sakit, berada dalam hospital lagi sakit. Kerana doktor tak buat apa-apa dah, dia sebut. Allah yarham, dia cerita demikian. Doktor tak buat apa-apa, doktor biar aja begitu, dia kata. Maknanya dalam ICU tu. Jadi, Ana minta nak keluar, dia sebut. Ana kata tak, anda kena pergi cari juga. Mana merawat? Ana tak ada duit, dia sebut. Ana tak ada duit nak cari rawatan. Ana sekadar ni je yang Ana boleh buat. Cari bekalan oksigen. Nak minta gas oksigen tersebut. Ana kata, bagi tahu pada Ana, anda nak berapa duit sebenarnya? Anda nak berubat ni. Anda kan janji dengan Ana. Ana sebut pada dia menangis. Bila Ana sebut janji dia dengan Ana sebut saja, dia menangis. Allah yarham ni sendiri. Ana kata, cari, pergi berubat. Ana sebut pada dia macam Ana marahlah sikit. Kita nak marahlah pada dia kerana dia ni keluar daripada hospital tersebut. Kemudian dia tak nak pergi merawat. Ana kata, pergi hospital mana pun. InsyaAllah Ana carilah duit. Sekadar nak duit tu, ada dah tu Allah akan bagi orang-orang tertentu. Dia pun pagi tu, alhamdulillah Allah jadikan pagi tersebut, dia nak pergi, dapatlah hospital Sungai Buloh. Hospital lain semua tak nak terima dah. Tak nak terima dengan keadaan yang dia keluar daripada hospital ni sini. Kemudian dapat hospital Sungai Buloh. Pagi tu dia telefon pada Ana. Minta nak bercakap dengan UAD dia sebut. Minta. Kemudian kebetulan hari tu memang Ananya diuji dengan ujian yang lain pula. Tak sempat nak angkat panggilan ini. Kemudian sampai tengah hari, pukul 12. Pukul 12 tengah hari. Barulah kita tengok mesej yang sampai sebut. Telefon balik pada dia, tak angkat dah. Pukul 2 petang dah masuk dah. Semua dah pasang oksigen semua. Kan je punat yang disebut dengan Swiss oksigen tu di hospital Sungai Buloh. Down terus. Turun terus oksigen. Turun terus oksigen. Waktu tu Allah dah panggil dah untuk menghadap depan Allah. Pukul 2:30 petang. Nak sebutnya, gambaran kita hidup atas dunia ni, oksigen. Allah bantu, bagi demikian. Bila kita masuk dalam kubur, zikir. Ni zikir. Zikir menjadikan oksigen pada kita dalam kubur. Satu anak sebut, panjangnya umur kita dengan zikir. Itu dengan zikir. Cuma, apakah dengan zikir kita ni, hanya dengan kalimah yang kita sebut? Tak. Alim ulama ajar, zikir ni tak semestinya dengan lafaz. Tak semestinya dengan lafaz. Yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni dengan perbuatan pun dianggap zikir. Termasuk kita hadir di majlis ilmu ini. Ni zikir. Kita duduk pada dalam majlis zikir dipanggil. Dalam majlis zikir. Selama mana kita belajar, kita mengajar, kita mendengar, kita sedang berzikir. Dia panggil berzikir. Zikir ni senang mudahnya dalam hidup kitanya, orang mukmin ni kena jadi begini. Yang pernah Ana cerita pada jemaah. Bercakap kita, semua cakap kita zikir. Diam kita, diam fikir. Itu adalah zikir. Anda kena faham ya? Maknanya, cakap kita, cakap zikir. Diam kita, diam fikir. Bila kita tidur, kita dianggap zikir. Sehingga kan disebut dalam hadis Rasulullah cerita, syaitan cukup takut dengan orang alim tidur. Kerana bila dia tidur tu, bila orang alim ni tidur, dia bangun nanti, dia akan buat kerja-kerja yang lebih soleh daripada dia tidur. Itu dia akan jadi demikian. Maknanya dalam hidup kita ni, biar sepanjang gerak-geri kita ni, semua dengan zikir. Semua dengan zikir. Hatta kita masuk tandas. Hatta kita sedang tidur. Sehingga kan kita buat apa saja pun, zikir dan zikir. Kenapa? Ni semua ni oksigen untuk kejap lagi dalam kubur. Kekuatan pada kita dalam kubur kita sekejap lagi. Termasuk dengan kuliah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur Allah yarham Ustaz Ridwan Rahmat ni di antara kubur-kubur ahli syurga Allah SWT. Kerana dia pernah mengajar kita dan kita pernah belajar dengan beliau tersebut. Dan ini di antara amalan-amalan saleh yang dia buat sepanjang dia hidup dalam zikir pada Allah SWT. Satu, zikir lisan dan hati merupakan harga yang perlu dibayar untuk membina syurga Allah. Tajuk yang kita bincangkan ini.
Tu mukaddimah je baru ni. Dan semuanya. Lepas tu Kak Salwa suruh berhenti pukul 12. InsyaAllah kita berhenti sebelum pukul 12 insyaAllah. At-Tabari dalam Adab An-Nufus meriwayatkan daripada Fudail bin As-Sahabah. Dia berkata, aku bertanya pada An-Nadair bin Ismail. Kemudian dia berkata pada aku, daripada periwayatan Hakim bin Muhammad Al-Ahmasi, telah sampai riwayat kepada aku bahawa syurga itu dibina daripada zikir. Syurga tu terbina daripada zikir. Jika mereka berhenti berzikir, maka berhenti pembinaannya. Tu nak sebutnya gambaran hidup kita ni mesti sentiasa berzikir. Hidup kita ni, denyutan nafas kita, setiap tindakan kita, semuanya zikir. Biar malaikat-malaikat itu sedang membina binaan-binaan yang indah dalam syurga Allah. Jemaah sekalian, kalau jemaah dengar siri-siri kuliah ana cerita tentang binaan dalam syurga Allah, kita tak boleh nak bayang Allah cantiknya syurga Allah. Binaan ada 100 tingkat. 100 tingkat binaan dalam syurga Allah. Tingkat paling tinggi sekali syurga Firdaus. Di antara satu tingkat dengan satu tingkat ni, satu tingkat dengan satu tingkat ni jarak dia sejarak di antara bumi sampai ke langit. Allah jadikan syurga. Syurga ni sendiri ada 100 tingkat. Dalam 100 tingkat tu, tingkat bawah ni pun tingkat yang paling bawah sekali. Kalau kita perhati, bawah tanah lah senang cerita. Syurga bawah tanah tu, yang paling rendah sekali tersebut tu pun, yang masuk yang terakhir, orang terakhir yang keluar daripada neraka, masuk dalam syurga tu, dia tengok syurga yang paling bawah tu, dia rasa inilah yang paling dinikmati, tak ada orang menikmati lebih indah pada dia. Dia rasa demikian. Padahal baru tingkat bawah tanah. Maknanya tingkat yang pertama baru. Tu orang terakhir yang keluar daripada neraka. Dan tak ada lah orang yang masuk dalam syurga lepas pada dia. Tu pun bila dia masuk tu pun Allah tanya, nak naik lagi ke darjat yang lebih tinggi pada ni? Cukup dah ya Allah. Cukup dah ya Allah. Aku rasa yang ni pun 700 kali ganda daripada disebut dalam hadis Rasulullah tu, nikmat istana dunia yang terbaik di atas dunia. Istana apa dia? Katalah istana negara lah misal contohnya. 700 kali ganda daripada istana negara itu yang Allah jadikan. Tu nikmat yang paling bawah. Kemudian naik lagi yang kedua, binaan perak. Rasulullah sebut binaan semua daripada permata yakut, yang daripada keindahan istana dalam syurga Allah. Kemudian naik lagi tingkat yang ketiga daripada emas. Naik emas. Yang keempat, tak boleh nak cerita dah. Tak boleh nak cerita dah. Hebat. Tu belum sampai yang ke-99 lagi. Nak gambarkan tentang syurga Allah. Daripada mana Allah jadikan yang disebut dengan binaan, pohon-pohon, keindahan dalam syurga ni? Daripada zikir-zikir yang kamu buat di atas dunia. Maknanya, dalam hidup kita, sebab tu kadang-kadang kita pelik kan. Orang Arab kan, berjalan tu ada je tali tasbih. Orang Melayu kita ni kalau bawa tali tasbih tu mesti tok wali tu dia panggil. Ni wali-wali Allah tu yang berjalan bawa tali tasbih. Kita jadi demikian. Kita sekarang pun yang ada yang digital tu pun rasa segan. Tengah orang kan segan lah nak bawa, nanti orang kata warok sangat. Kita jadi demikian. Padahal memang kita ni diperlukan sangat untuk sentiasa berzikir. Kenapa? Kerana binaan dalam syurga tu dibina daripada zikir-zikir yang kita lakukan di dunia. Waktu mana Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Isra' Rasulullah tengok ada sekelompok malaikat yang tuntang tak berhenti sedang buat binaan. Kemudian ada satu kelompok malaikat buat berhenti. Buat berhenti. Yang banyak berhenti daripada buat. Ada satu malaikat yang buat tu sekejap berhenti lama tak buat. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa ni malaikat beza ni? Malaikat yang buat yang tak berhenti tu tuan dia sedang berzikir di atas dunia. Tak berhenti. Siapkan naikkan lagi. Lagu cantik. Yang ni dia berhenti sekejap ni, tuan dia sedang berhenti. Tuan di atas dunia sedang berhenti berzikir. Yang ni
Yang ni tak berzikir-berzikir, berhenti tak berhenti. Maknanya di kalangan malaikat itu pun berbeza-beza yang Allah jadikan. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan demikian. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila malam Isra Mi'raj itu, dia sebut pada Rasulullah, kirim salam pada umat kamu. Sampaikan salam aku pada umat kamu. Sesungguhnya, bagi tahu pada umat kamu tu, sesungguhnya kita ni kan, kalau kita dengar Rasulullah bagi tahu Nabi Ibrahim AS kirim salam pada kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan itu orang yang dikirim salam tu kita lah. Kita harap demikian. Tak bangga ke kita Nabi Ibrahim AS kirim salam? Itu kan, di kalangan kita, orang kita ni kalau sebut agung kirim salam pada kita, 3 hari 3 malam jalan mengangkang tak mungkin. Nak sebutnya tu baru agung kirim salam. Ni bukan agung ni. Nabi Allah Ibrahim kirim salam melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas pada tu dah nak kirim salam melalui Nabi Muhammad. Kemudian bagi tahu pula cerita berita gembira pada umat Nabi Muhammad. Apa dia? Syurga tu, tanah dia subur sangat dalam syurga. Nabi Ibrahim AS sebut, syurga ni Allah jadikan tanah dia subur. Air dia, air yang mengalir indah. Mengalir indah. Kemudian, lepas mal tu, tanaman-tanaman dia subur naik. Tanaman ini, bagaimana Nabi Ibrahim AS sebut? Dengan dia sebut, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia sedang menanam sepohon-pohon dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang diajar supaya kita ni jangan berhenti daripada berzikir sepanjang masa dalam hidup. Dikatakan pada mereka tersebut, maka mereka menjawab, sehingga datang kepada kami suatu nafkah. Satu nafkah ni maknanya satu zikir yang kita lakukan. Maknanya dalam hidup kita ni buatlah zikir. Senyum pada orang tu pun zikir. Tu kena cara demikian. Duduk saja, tengok muka suami, senyum je. Suami tanya buat apa? Buat zikir bang. Buat pahala. Kita sebut demikian. Suami pun tenang je tengok. Daripada masam je. Daripada kita mencantumkan bibir kita. Mencentumkan, katanya orang Kelantan. Cetung. Masa cetung dia panggil. Kalau orang Kelantan dia panggil masa cetung. Masam je kita. Daripada kita masam, baik kita senyum. Bila kita senyum, kita sedang zikir. Secara dalam hidup kita demikian. Bila kita sedang zikir, maknanya kita sedang memberi nafkah. Kepada siapa? Kepada kita sendiri. Nafkah tu balik semula pada diri kita. Tak rugi pun dalam hidup kita berbuat demikian. Menurut pandangan kami, zikir, katanya tuan kitab kita ni, Imam Qurtubi dia sebut, zikir adalah ketaatan pada Allah. Maknanya, zikir-zikir ni, segala benda yang kita tunjukkan diri kita taat, itu sedang berzikir. Kita sedang berzikir. Ibu-ibu yang pakaikan pakaian, letak kain tudung, itu sedang berzikir. Kita, ada orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum kat luar, misal contoh. Kita pun bukan bergegas nak buka pintu, tapi kita bergegas cari kain tudung dulu. Maknanya apa dia? Kita sedang berzikir. Itu dipanggil ketaatan. Tutup dulu, kemudian baru kita keluar. Baru kita jawab, Waalaikumsalam. Kita jawab demikian. Jemputlah, masuk. Kita misal contoh demikian. Maknanya kita sedang berzikir. Semua tu, bila kita buat satu benda yang ketaatan, itu tanda kita sedang berzikir pada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Berzikir tu. Kadang-kadang kan, orang kawan-kawan kita ajak, jom kita mengumpat. Lama dah tak mengumpat. Kawan kita pun jawab, tak boleh. Biarlah, kita dah PKP kan, 2 tahun dah. Kita sebut demikian. Kita sebut demikian, maknanya kita sedang berzikir. Kita sedang berzikir di saat itu. Kerana apa dia? Kerana kita sedang mengingati Allah. Tak berani kita nak buat maksiat. Walaupun benda tu nampak simple je. Tapi kita sedang meninggalkan larangan Allah. Menandakan apa dia? Kita sedang berzikir. Ini kehebatan hidup orang mukmin. Maknanya, hidup kita ni biar jadi zikir sepanjang masa. Perbuatan kita, tindakan kita, tingkah laku kita.
Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepada Allah Taala, sesungguhnya dia telah berzikir padanya, walaupun dia solat, puasa dan perbuatannya dalam melakukan kebaikan masih sedikit. Itu cara demikian. Kita ni taat je pada perintah Allah. Semayang kita tu sikit, puasa kita tu sikit, tak sebanyak mana dia panggil. Tapi perbuatan kita ni taat. Kita sedang berzikir. Itu dia panggil perbuatan orang mukmin. Hebatnya Allah nak bagi pahala. Perbuatan apa saja pun. Kadang-kadang kita duduk kat rumah tu kan, letih dah. Yang lain tu nampak apa dia batang penyapu tu, pegang je batang penyapu, pusing, buat macam vacuum begitu kan. Kita tak bangun pun, sedang berzikir. Sedang berzikir. Itu hebat. Termasuk imatatul adza anit tariq. Kita buang sampah-sampah yang menghalangi jalan. Maknanya sedang berzikir dalam hidup orang mukmin. Allah nak bagi pahala kan. Sebab tu saya sebut tadi, rahmat Allah tu terlampau luas dalam hidup. Tapi jangan buat dosa. Siapa yang melakukan maksiat, sebaliknya, siapa yang melakukan maksiat pada Allah, maka dia telah melupakan Allah. Saat mana kalian buat maksiat, saat itu kalian sedang melupakan Allah. Kalian tidak berzikir lagi. Mati dah zikir kalian di saat itu. Walaupun kalian solat, Rasulullah sebut, walaupun kalian pernah puasa dan ada amal kebaikan yang banyak sekali, bila buat maksiat je, hilang zikir. Sebab tu orang Islam ni jangan buat maksiat. Orang Islam ni, dia kena fikir tentang buat ibadah pada Allah. Buat dalam hidup kita ni benda yang disuruh oleh Allah je. Benda yang tidak disuruh oleh Allah, jangan buat. Tak payah buat. Walau bagaimana sekalipun diberi peluang pada diri kita. Jangan lakukan perkara demikian pada diri kita. Termasuk dengan mengumpat ke, termasuk dengan makan rasuah ke, termasuk dengan perbuatan-perbuatan yang nampak untung pada zahirnya, tetapi rugi di sebalik tersebut. Ramai kan orang kita kan, dia nampak untung. Oi, kalau kita tak ambil kesempatan ni, nanti rugilah kita. Tak. Sebenarnya, kita lebih untung tak ambil kesempatan itu, dibandingkan dengan kita melakukan perkara yang demikian. Dalam hidup kita. Kan orang kata, dah orang tawar makan rasuah. Bukan RM1, RM2, Ustaz. Juta dibagi. Juta dibagi pada saya. Takkan saya nak tolak begitu saja? Kita jawab, tolak itu lebih beruntung daripada kamu mengambil. Itu contoh yang mudah lah. Ada kontraktor dia sebut, Ustaz, dia kata, kalau kita nak dapat projek tu, kita kena bagi umpan yang besar. Umpan yang besar tu apa? Saya tanya. Dia kata, kena bagi rasuah ni. Tip ni kena ada ni. Daripada bawah sampai ke atas. Kena ada bahagian demikian. Saya kata, jangan buat. Walaupun orang lain buat. Walaupun nampak untung ke atas. Tetapi sebenarnya rugi yang berada di atas tadi. Saya sebut demikian. Diam kontraktor tu. Nak sebutnya, gambaran walaupun hebat macam mana sekalipun, kamu sebenarnya dianggap rugi. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Hakikat zikir adalah mentaati Allah. Maknanya, satu, zikir ni taat ada Allah je. Itulah zikir dalam hidup kita. Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebelum daripada ini kan kita nampak, zikir ni mesti disebut subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Gitu je. Tapi konsep zikir ni dikembangkan dalam Islam. Maknanya segala perbuatan kita, termasuk kita masak. Hadirin sekalian, masak tu termasuk kita kemah rumah, termasuk kita susun dalam hidup kita ni perbuatan apa saja yang baik yang disuruh oleh Allah, itu tanda kita sedang berzikir. Termasuk kita sidai pakaian, masuk kita gosok pakaian, lipat pakaian. Kan benda-benda yang mentensionkan kita semua tu dipanggil. Nak sebutnya dalam hidup kita. Semua ni. Ustaz tak tahu. Saya tahu dah bagaimana tertekannya. Ni baru tahu bila kita dalam PKP ni. Tengok orang rumah kita, baru tahu. Macam ni bebanan kerja dalam rumah tangga. Maknanya, bebanan dalam hidup ni, semua tu sedang zikir. Jangan kita sebut, seronoklah orang lelaki. Dia boleh pergi ke mana saja. Dia boleh keluar. Kita kat rumah ni, kena buat itu, kena buat ini. Tak. Sebenarnya kita buat kat rumah tu, kita sedang berzikir pada Allah. Beruntunglah kita dalam keadaan yang sebegitu. Jangan kita rasa sedih,
jangan kita rasa sayu. Manakala suami kita yang keluar daripada rumah cari nafkah, cari rezeki dan sebagainya, dia pun sedang berzikir pada Allah. Selagi mana dia tak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena faham konsep dalam hidup kita. Lepas tu, masing-masing berkelahi, bertengkar suami isteri, tukar disebut. Nak suruh tukar. Abang pula rasa mengandung macam mana dia. Nak sebutnya, bagi susu anak, baru tahu disebut. Baru tahu. Nak sebutnya kekenatan dan keletihan. Jangan diungkit. Nanti rugi pahala kita. Diam-diam sajalah. Simpan semua perasaan itu untuk di akhirat nanti. Anda biasa sebut demikian. Maknanya kita penat macam mana pun, jangan terkeluar daripada bibir kita. Jangan sebut, penat lah, letih lah. Kita seorang ke letih? Tak. Semua kita di kalangan letih untuk kita taat pada perintah Allah. Semua di kalangan kita. Tapi bila kita sebut letih, penat, masa itulah bersorak-sorangnya syaitan. Syaitan suka, habis kepala kau, padan muka. Syaitan sebut demikian. Bila kamu mengeluh, jangan mengeluh. Nabi Zakaria AS, waktu mana digergaji kepala dia tu kan, digergaji kepala dia mengeluh sakit. Malaikat Jibril sebut, kalau engkau mengeluh, habis pahala engkau. Malaikat Jibril AS sebut demikian. Lalu dia bertahan sehingga terbelah dua tubuh badan Nabi Zakaria AS. Nak sebutnya digergaji. Gergaji pula bukan mesin tu, turun. Gaji tolak tarik. Nak sebutnya gambaran bagaimana sakitnya di saat yang demikian. Tapi Islam ajar hidup kamu tu zikir. Hidup kamu tu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Jubair berkata, zikir adalah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya zikir tu apa? Bila kamu taat, kamu sedang zikir. Kita pakai stokin, orang perempuan kan, dia nak keluar daripada rumah. Alah, letih lah ustaz, lenguh lah, sakit belakang lah. Nak pakai stokin misal contohnya. Kita yang nak tutup aurat ni kan. Ataupun sekarang nak kena pakai face mask. Macam-macam gaya pada diri kita ni kan. Pada suasana kita, penat lah. Tak, sebenarnya kita sedang berzikir pada Allah. Kita sedang mentaati perintah Allah. Termasuk yang di vaksin, anak sebut. Vaksin kan, ada orang kata, perlu ke kita vaksin ustaz? Anak kata, suasana sekarang, keperluan itu penting. Wajib pada diri kita untuk divaksin. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh, jangan mudarat pada orang lain, dan jangan bawa mudarat untuk diri kita. Itu cara demikian. Kalau ada orang kata, ustaz, kena vaksin ke? Sekarang ni kalau tidak vaksin, lagi terdedah diri kita. Terdedah untuk kita kena serangan, dia panggil. Vaksin tu zikir ke? Ya, vaksin tu dianggap zikir dalam Islam. Dianggap pahala pada tubuh badan kita. Lepas tu ada orang kata, tidakkah itu agenda Yahudi ustaz? Yang merancang untuk memasukkan macam-macam pin dalam tubuh badan kita. Pin mana sebesar tu jarum, sehalus itu. Kita kata, adakah kita lebih alim daripada alim ulama yang telah berijtihad, yang mengeluarkan ijtihad bahawa perlunya keperluan vaksin itu sendiri. Nak masuk Baitullah Haram pun, nak pergi ke Mekah pun, nak pergi masjid pun, divaksinkan terlebih dahulu. Supaya apa dia? Tidak mudarat dan tidak memudaratkan orang lain. Itu cara. La darar wa la dirar. Lepas tu kalau ada jemaah-jemaah yang kata, saya tak nak vaksin ustaz. Kalau boleh jamin diri kita tak bawa mudarat dan tak membawa kesan pada orang, silakan. Tapi kalau kiranya kerana kita menyebabkan mati orang lepas pada ni, tanggungjawab kita di akhirat nanti. Itu cara demikian dalam hidup kita. Ni satu jalan yang ditunjukkan. Bukanlah jalan ini saja, banyak lagi jalan lain. Tapi nak sebutnya, kitanya jangan sampai peringkat, kitanya anggap bahawa benda ni tidak mendatangkan pahala. Tak. Masuk vaksin tu pun dapat pahala di kalangan kita. Herannya orang bukan Islam yang lebih faham daripada kita orang Islam. Kenapa? Kerana orang Islam ni ketegak, dia panggil demikian. Ada yang jenis keras, payah nak terima. Dia rasa lebih alim daripada orang alim. Tu yang jadi payah tu. Yang payah kita nak terima. Dia kata, itu hak masing-masing, disebut demikian. Sa'id bin Jubair berkata, zikir adalah ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala,
bermakna tidak berzikir padanya. Maksudnya orang yang tak taat pada Allah, artinya dia sedang buat maksiat pada Allah. Dia hilang zikir. Walaupun dia sering bertasbih, walaupun dia sering bertahlil dan membaca Al-Quran Karim. Walaupun dia sering, tapi bila dia buat maksiat, di waktu itu dia sedang menghilangkan yang disebut dengan pahala zikir dalam hidup dia. Dan pahala zikir ini besar sangat untuk memudahkan dia berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, siapa yang taat pada Allah Taala, maka dia telah berzikir kepadanya. Walaupun dia dalam keadaan diam. Walaupun kita diam. Hebatnya Islam dia begitu. Diam kita ni sedang buat pahala. Kita diam je. Tengok je orang lalu. Senyum je kita. Orang tanya pada diri kita, apa khabar? Kita menjawab, Alhamdulillah sihat. Kita sebut demikian. Maknanya di waktu sebut kita sedang berzikir. Itu cara dalam hidup kita. Ataupun kita diam. Diam je. Tengok je. Pun kita sedang buat pahala. Allah sedang sediakan pada diri kita ganjaran syurga untuk orang yang diam tadi. Falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sebut, bercakaplah benda yang baik ataupun diam dalam hidup kami. Itu lebih baik pada diri kami. Demikian. Termasuk ni menulis. Anak sebut tulisan. Tolonglah jangan jadi orang yang menjahatkan pada dirinya sendiri. Maknanya buat khianat pada diri dia sendiri. Bila kita tulis benda-benda yang tak baik, tak elok. Jangan para hadirin sekalian. Lebih-lebih lagi kita caci maki para alim ulama. Saya kadang-kadang sian tengok. Ada di kalangan kita dia tak pandai jaga tulisan. Bila dia tak pandai jaga tulisan, akhirnya tulisan itu makan diri dia sendiri. Balik pada diri dia sendiri. Jangan. Gunakanlah platform medsos yang ada ni untuk kebaikan diri kita. Ialah dengan cara zikir pada diri kita. Bagi salam je dalam platform tu, dalam medsos kita kan. Assalamualaikum. Lebih baik daripada kita mencaci maki. Kadang-kadang orang kita kan, dia tulis dalam WhatsApp group, dalam bentuk, sampai peringkat orang left group kerana dia. Yang ni jangan terjadi demikian pada kita. Sampai orang unfriend kita kerana buruknya tulisan kita. Sampai peringkat orang block kita. Punca apa? Punca tak pandainya komen kita. Ni maknanya benda-benda yang demikian ni, di akhirat nanti menyesal pada diri seseorang. Dan Ana sebut banyak kali, kalau para hadirin sekalian ada orang yang suka caci maki, masuk dalam box kita, masuk dalam inbox kita ni kan, masuk dalam macam-macam gaya, block je orang macam ni. Jangan buka ruang. Jangan ada orang-orang yang demikian di wall-wall kita. Di tempat-tempat medsos kita ni yang kita miliki. Akhirat nanti kita akan disoal oleh Allah SWT. Semua kena soal. Saya kena soal tentang Instagram saya. Saya akan disoal tentang TikTok saya. Saya akan soal tentang yang disebut dengan Facebook saya. Kenapa kamu biarkan orang-orang macam ni duduk dan menulis tulisan-tulisan yang buruk di tempat kalian? Ni benda-benda yang demikian. Persoalan ni akan sentiasa berlaga. Kenapa? Kerana orang ni lah menyebabkan rosaknya orang lain pula. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Kemudian lafaz daripada Rasulullah sebut demikian. Walaupun dia dalam keadaan diam. Orang kita diam, jari pula bergerak. Dia diam, tapi tulisan dia boleh tahan. Tulisan yang dihantar. Dia bukan hantar pada orang lain. Dia hantar pada mak mertua dia. Dia hantar pada... Anda baca tulisan seorang mak mertua, seorang makcik, dia bagi pada anda. Dia kata, Ustaz, tengok. Menantu saya tulis apa ni? Menantu saya tulis apa? Saya tengok. Dia tulis, engkau jangan jijak kaki dekat rumah aku. Dia tulis, anak aku bukan anak engkau. Jangan sentuh anak aku. Dia tulis tulisan itu pada mak mertua dia. Mak mertua dia mengalir mata. Baca ni. Ada juga yang menantu yang sebegini. Menantu-hantu dia panggil. Nak sebutnya, kita tengok tu tak sampai hati. Ada orang-orang perempuan yang sebegini. Yang sekasar ini. Allah jadikan dia tukang lembut orang perempuan ni. Tapi lebih kasar, lebih keras. Yang ni yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Orang-orang macam ni. Orang yang hati dia
hati yang keras. Wanita-wanita neraka dia panggil. Bukan wanita puaka saja. Wanita yang disebut wanita-wanita neraka. Yang dalam keadaan demikian. Ya, suami dia jadi serba salah. Serba salah. Kadang-kadang kita panggil suami dia. Macam mana nak buat? Dia kata, Ustaz, saya serba salah. Nak luah, mati mak. Nak telan, mati isteri pula. Nak sebutnya. Mana satu nak buat? Nak jaga macam mana? Saya kata jaga hati mak jauh lebih besar daripada jaga hati isteri. Isteri ni kalau nampak kasar, degil, tak dengar, cerai je. Kamu boleh kahwin orang lain. Ramai lagi orang lain atas dunia ni. Tapi mak kamu boleh cerai. Ayah kamu boleh cerai. Tak boleh. Supaya isteri ni dia tahu hakikat tanggungjawab dia. Jangan berkasar demikian. Tulisan-tulisan. Sama juga dengan orang lelaki. Menulis terhadap isteri dia. Dia tulis tulisan itu untuk isteri dia. Sampai bercakap aku engkau. Tak sepatut demikian. Dia bercakap, dia kata, tu cara lembut saya Ustaz. Cara lembut saya dengan isteri saya. Lembut apa? Kalimah aku engkau. Allah je, penggunaan kita dengan Allah je. Kau rasa demikian. Rasulullah diajar supaya guna istilah yang lembut lagi untuk isteri. Jaga kalimah-kalimah yang baik untuk isteri. Kerana orang perempuan ni, dia tak bolehlah kita dalam keadaan yang lembut sangat sehingga berterusan keras. Tak boleh berkeras sangat sampai patah. Rasulullah sebut demikian. Allah menjadikan orang perempuan ni dipimpin oleh orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki memimpin orang perempuan. Itu cara demikian. Tempat kita ni terbalik. Orang perempuan memimpin orang lelaki. Kerana dalam orang lelaki tak boleh memimpin. Jawab. Nak sebutnya di kalangan kita ni, bila orang lelaki tak boleh memimpin, buat apa kahwin dengan orang lelaki demikian? Nak sebutnya, kerana orang lelaki itu tugas dia memimpin orang perempuan dia ke jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingatkan demikian. Abang mesti bawa kami dalam syurga Allah. Kalau abang tak boleh bawa kami dalam syurga, siap abang. Sebut maknanya kita sebut ada suami kita. Gambaran tanggungjawab yang dia mesti lakukan dalam kehidupan dia sebagai seorang suami. Ni kadang-kadang tulisan saya nak tegur tulisan di kalangan kita. Tu belum dengan orang lain lagi. Maknanya di kalangan ahli keluarga berantakan di kalangan kita. Siapa yang melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, maka dia telah melupakannya. Siapa yang berbuat maksiat je, dia tak ingat dah, dia bukan zikir dah. Walaupun dia itu orang yang sering membaca Al-Quran dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang banyak bertasbih, namun tetap banyak melakukan perbuatan mungkar. Perbuatan yang tak baik. Zikir, tapi tindakan dia tu, perbuatan dia tu tak sama dengan zikir dia. Yang dia bertasbih tadi. Bagaikan orang yang mengejek dan menghina, yang sentiasa mengambil ayat Allah Ta'ala sebagai mainan semata-mata. Seumpama dia sedang mengejek Allah. Seumpama dia nak menghina Allah. Tengok, aku sebut nama engkau, aku lawan engkau. Dia sebut demikian. Kan orang mengejek kan? Macam zaman kita budak-budak dahulu kan? Mengejek ayah kawan. Macam mana cara? Ambil batu tu, letak ni kepala ayah kau tahu dia sebut. Yang kepala ayah kau. Dia pun pijak. Tengok aku pijak. Padan muka ayah kau. Macam itulah mengejek dia panggil. Kita ni kan dalam keadaan mengejek macam tu, kita rasa hina sangat. Kan kadang-kadang orang yang mengejek kita angkat jari, letak atas dahi kita. Tengah atas dahi. Kita rasa, budak ni nak kena ni. Kita geram, dia panggil macam. Allah dengan kita sama je. Kamu sebut nama aku, tiba-tiba kamu tetap bermaksiat pada aku. Kamu tak berzikir pada aku. Kamu mengejek aku. Kamu mainkan aku. Para ulama dalam takwil terhadap surah Al-Baqarah ayat yang ke-231 ni, wa idza talaqtumun nisa, ketika mana kamu menceraikan isteri-isteri kamu, fabalagna ajalahunna, kemudian belum sampai lagi masa habis iddah dia, kemudian faamsikuhunna bima'ruf,
Kemudian rujuklah mereka dengan cara yang baik. Maknanya, kamu cerai isteri kamu tu, ada sebab kamu cerai. Kemudian, kamu biarkan dia dalam rujuk, dalam iddah. Kemudian, hak kamu untuk kamu rujuk. Wahai orang lelaki. Kamu boleh rujuk lagi. Belum habis lagi iddah. Kamu rujuk. Au sarrihuhunna bima'ruf. Ataupun kamu memang ceraikan dia dengan cara yang baik. Allah ajar demikian. Maknanya, kamu jangan mainkan talak ni. Jangan. Wahai orang lelaki. Kamu jangan, bila kamu cerai itu pun, maknanya apa dia? Kamu cerai dengan cara dalam keadaan yang kamu didik diri kamu sedang berzikir pada Allah. Bukannya kamu cerai dalam perasaan amarah kamu. Kamu tahu, cerai ini dengan tujuan apa dia? Nak didik perempuan ini. Kalau sekiranya tak dicerai dia, perangai dia sama. Perangai dia tak berubah. Lalu cerai dia. Bila dia lepas pada kena cerai itu, nampak perubahan dalam hidup dia. Dia dah mula baca Quran, dia bangun tahajud malam, dia mula banyak berzikir, banyak itu. Fa'amsikuhunna bil ma'ruf. Kamu fa'amsikuhunna bil ma'ruf, bi ma'ruf. Kamu rujuk balik dengan cara yang baik. Cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ataupun nampak dia ni tak boleh, tak berubah dah perangai. Au sarrihunna bi ma'ruf. Ataupun cerailah dia, lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Dan jangan kamu ungkit-ungkit lagi cerita-cerita dalam hidup dia. Dalam sepanjang perjalanan hidup kamu dengan dia. Wala tumsikuhunna diraran. Jangan sekali kamu rujuk dia dengan tujuan untuk mengejek dia. Diraran, membawa mudarat pada dia. Allah pesan pada orang lelaki yang rujuk, bila kamu rujuk, wala tumsikuhunna diraran. Kamu tahan dia untuk bawa mudarat pada dia. Kamu nak buat khianat pada diri dia. Dengan lepas pada ni, bila dia jadi isteri aku, maka senanglah aku nak tahan dia daripada duduk dalam rumah. Daripada dia keluar daripada rumah. Biar dia duduk dalam rumah. Biar dia padan rasa perasaan dia ni. Diraran lita'tadu, melampau pada kamu. Wa man yaf'al zalik, siapa yang berbuat demikian, faqad zalama nafsah. Dia sedang buat jahat terhadap dirinya sendiri. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ini buat zalim pada diri orang yang buat khianat pada dirinya sendiri. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Allah pesan, jangan sekali-kali kamu mengambil ayat-ayat Allah itu sebagai satu mainan je dalam hidup kamu. Kamu mengejek je Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara demikian. Bila dia rasa isteri dia ni, aku nak ajar sikit perempuan macam ni, dia sebut demikian. Dia pun cerai. Ujung je, dekat nak habis je, masa iddah tersebut, dia rujuk balik. Kamu buat khianat pada perempuan ini. Jangan demikian. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Perempuan ni ayat Allah ni. Isteri kamu ni ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri dia. Cara Allah ajar. Bila kamu permainkan perempuan, perasaan dia, kehidupan dia, di waktu tersebut, kamu membuat khianat pada diri kamu sendiri. Dosa tu kamu kena pikul. Waskuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang telah Allah kurniakan ke atas kamu. Wa ma anzala alaikum minal kitab. Dan apa sahaja yang diturunkan ke atas kamu daripada kitab, wal hikmah, dan kebijaksanaan. Kamu tengok kebaikan yang Allah telah bagi pada kamu. Sebelum daripada ni kamu hidup seorang-seorang. Kemudian kamu ada pasangan. Terbuka hati isteri kamu, orang perempuan ini nak berumah tangga dengan kamu. Dia tak pernah kenal pun hidup kamu. Tiba-tiba dia berumah tangga, sanggup untuk berada bersama dengan kamu. Tinggal dengan kamu. Nikmat-nikmat yang banyak yang Allah bagi melalui dia. Dalam hidup kamu ini sendiri. Nikmat Allahi alaikum. Wa ma anzal alaikum. Dan apa sahaja yang diturunkan pada diri kamu. Lepas pada kamu buang tangga tu, rezeki Allah bagi begini. Banyak lagi. Daripada sebelum, daripada ini. Allah jadikan pada mereka. Para hadirin sekalian, perhatilah orang yang berumah tangga kan. Dengan orang yang tak berumah tangga. Rezeki dia berbeza. Allah jadikan. Lagi dia berumah tangga, lagi banyak rezeki yang Allah bagi. Nak sebutnya gambaran demikian. Yang Allah jadikan pada mereka ini sendiri. Ya'izukum bih. Dan diingatkan pada kamu. Wattaqullah. Bertakwalah kamu pada Allah.
Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan hendaklah kamu tahu sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dalam setiap sesuatu pada kamu. Mereka berkata maksud ayat ini adalah janganlah kamu meninggalkan perintah Allah Ta'ala kerana kamu akan menjadi orang yang bermain-main saja. Maknanya jangan kamu buat sembarangan pada rumah tangga kamu. Kalau tidak, kamu bermain dengan ayat Allah. Rumah tangga ni amanah dalam kehidupan kamu, tanggungjawab. Jangan kamu khianat, jangan kamu buat zalim. Di antara perkara yang Allah benci tapi Allah benarkan kamu buat, ialah salah satunya talak. Abghadul halal indallahi at-talaq. Satu benda yang Allah benci, tak suka sangat. Cerai. Cerai ini Allah benarkan tapi Allah tak suka. Benci, Allah tak suka benda demikian. Bila kamu cerai, rujuk. Hidup kamu ni macam tu. Kamu mainkan ayat Allah. Kamu mainkan ayat Allah. Ada kan orang lelaki yang jenis kianak macam tu. Kahwin, kemudian dia gantung isteri dia, tak tahu kat mana. Kemudian kahwin lagi. Kerja dia kahwin je. Isteri dia entah berapa belah dah isteri dia. Ada yang jenis demikian. Dia panggil playboy ke apa dia panggil. Yang jenis demikian. Ada yang menyamar jadi ustaz. Dia jadi ustaz. Dia kahwin. Kemudian dia cerai. Ataupun dia tinggal. Isteri dia mengandung, jadi tinggal. Akhirnya, terkontang-kanting perempuan ni tak tahu. Dia ni sebenarnya pemilik, dia ni suami dia kat mana. Dia ni bagaimana kehidupan dia. Akhirnya, begitu je hidup dia sampai mati. Dia jahat. Orang ni, orang yang sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Tunggu di akhirat nanti. Penat dia menghadap depan Allah nanti. Para ulama juga mengatakan bahawa termasuk dalam ayat ini memohon keampunan terhadap dosa secara lisan yang diiringi dengan perbuatan, demikian juga perkara yang sama maknanya. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti tentang perkara yang dapati oleh penduduk syurga yang berada di bawah dan tidak dimiliki penduduk yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدله دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار خصوصا إلى وانهجه كمريح بنت علي وخصوصا إلى رضوان رحمة. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.